whatever information that kita dapat tadi tu, for us to share it with our customer sebenarnya, how Takaful ini berfungsi, ya. Is macam tu. I know it's not easy. Ramai orang dekat luar sana yang memang akan merasakan saya dah bayar premium, saya berhaklah dapat. So ia boleh jadi ya, boleh jadi salah. Jawapan dia sebenarnya, right? Okay. So that is the part yang kita nak tanya pula, testimonial speaker kita pada malam ini. Saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kawan saya, sahabat saya daripada Kuantan, daripada East Coast, iaitu saudara Syahid. Apa khabar Syahid? Baik Cik Man. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik Cik Man. Background tu lain macam tu. Semangat malam ni Cik Man. Semangat malam ni. Semangat nak share. Semangat nak share, Alhamdulillah. Pertama dapat kita bersama-sama, selalu kita gurau-gurau je kan, dalam WhatsApp. Hari ni malam ni kita sembang dekat satu platform yang lebih besar kan. Itu dia, peminat pun ramai tu kan, ramai yang komen tu. Okey, jadi Cik Syahid, saya nak minta Cik Syahid kenalkan diri dululah. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Silakan Syahid. Okey, selamat pagi Prudential. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sebelum tu saya perkenallah nama saya dulu. Okey, mungkin dah tengok dekat poster kan, nama saya Abdul Syahid bin Abu Bakar. Saya sebenarnya berasal daripada Kuala Terengganu, Kuala Terengganu, dan berhijrah di Kuantan lebih kurang, tak silap saya, lebih kurang 10 tahun lah dah berada di Kuantan. So saya punya mother agency, saya punya office pun memang di Kuantan lah. Okey, lepas tu ni adalah tahun ke-9 saya lah bersama dengan Prudential. Walaupun orang kata tahun ke-9, saya still lagi rasa macam saya ni junior lah. Masih lagi rasa baru dalam bidang takaful ni. Okay, sebab apa? Sebab memang setiap hari walaupun dah 9 tahun still lagi dalam proses belajar kan. So belajar daripada pengalaman kan. Mungkin pengalaman setiap ejen ni berbeza kan, terutama ni kalau melibatkan claim lah kan. Claim ni dia sangat subjektif. Jadi mungkinlah dengan perkongsian hari ni mungkin bolehlah sedikit sebanyak untuk saya kongsi kepada kawan-kawan semua lah apa yang saya dah lalui lah sepanjang 9 tahun ni. Ada yang suka, ada yang duka, of course lah. Bila dah lama ni klien ramai, bukannya satu orang kata perjalanan yang mudah. Ada je liku-liku kan. Nak berjaya ni bukannya orang kata jalan lurus saja kan. Nak pergi, kalau saya nak pergi ke Kuala Lumpur pun sama juga jalan, tak ada highway LPT lurus je. Sampai satu tempat tu kena selekoh dan sebagainya kan. Ada terpaksa berhenti, kena tol, kena pit stop sekejap. So mungkinlah dengan perkongsian malam ni mungkinlah kita boleh relate lah dengan apa yang kita akan lalui lah. Okey, Cik Man, introduction daripada saya. Okey, kita terus masuk pada kita punya perbincangan lah kan. Okey, so soalan dia paling senang soalan ni. My first ever claims in my career. Yang paling dikenangi, yang pertama lah biasanya kan. Cinta pertama kan. Cinta pertama kan. Cinta pertama dan ada juga cinta banyak kali. Okey Jaman, tentang claim pertama lah, sebab saya mula career ni pada bulan Ogos lah 2012. So claim pertama saya telah berlaku pada 17 Jun 2013. 17 Jun 2013, tak silap saya, klien saya admit di Pantai Hospital Kelang, di Kelang. Itu yang pertama lah, tapi dia punya claim tu taklah masuk hospital pun kerana demam je. So budak kan. Itu adalah claim pertama. Okey, tetapi ada lagi claim-claim yang orang kata kita akan ingatlah sampai bila-bila kan. Terutamanya claim-claim yang melibatkan major claim. Okay, saya pun dah lalui proses menguruskan claim kematian. Okay, dah banyak dah menguruskan claim critical illness. Okay, dan juga kalau nak cerita pasal claim medical card ni, kalau tadi kita tengok Prudential punya statistik kan 1.6 bilion kan. So saya adalah buat pengiraan sikit data-data daripada klien saya yang ini lebih kurang dalam 1.5 juta lah. Sebenarnya betul 1.5 juta daripada 1.6 bilion total claim yang company telah bayar kan kepada participant kan. So lebih kurang lah 1.5 juta lebih kurang macam tu lah kan. Nak kira orang masuk hospital tu dah banyak kali lah.
Cuma yang menjadi ingatan pada saya, saya dah buat death claim untuk 2 orang. Okey, lepas tu ada CI claim untuk 3 orang. Okey, tetapi orang kata pelanggan saya ni bila dah kena CI, ketiga-tiga telah meninggal dunia lah dalam 2-3 tahun kebelakang ni lah. Ada classmate saya, okay, ada kawan saya, ada pak saudara pada kawan saya. So majoritinya adalah orang-orang yang memang yang kita kenal lah. Bukan begitulah. Okay, so yang claim death ni, seorang tu baby, lemas, meninggal lemas. Okay, seorang lagi yang meninggal dunia tu tengah main golf. Okay, tengah main golf, meninggal di padang golf. Seorang. Lepas tu 3 orang lagi tu kena CI lah. Seorang tu kena breast cancer, saya punya classmate. Okay, seorang lagi pak saudara kepada kawan saya yang tu kanser darah. Okay, yang seorang lagi tu mungkin adalah yang mungkin follow dekat Facebook saya, ada saya share tentang video saya punya klien kanser hati saya, Abang Mat lah. Yang tu dia agak lama survive, dia kena kanser hati pada 2014 macam tu. So meninggal pada 2020. Itulah yang saya ingat lah. Yang medical card tu saya ada rekod semua tu. Cuma yelah, yang paling ingat ni adalah claim yang major claim tadi. Dan yang pertama pun still lagi ingat sampai sekarang. Claim yang pertama. Alright. Okay. So manage claim ni Cik Syahid kan? Kalau kita katakan dia punya ni challenging claim ni kan, macam tadi saya kata lah kan, maknanya ada perjalanan tu banyak, ada liku-liku lah, ada je sebenarnya yang semua kan, dan akan ada juga kes-kes yang mana claimnya tu ditolak contohnya. Jadi macam mana? Saya dengan Syahid ni, tuan-tuan dan puan-puan kan, ada macam-macam lah. Dia ada kes itu saya, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi malam ni saya rasa terpanggil nak ajak dia sama-sama. Okay, sembang. Kita benda yang betul kan. Kita benda yang betul. Apa yang berlaku, apa yang dapat, apa tak dapat. Ini challenging claim kan Cik Syahid kan. So pada pengalaman Cik Syahid kan, ada orang tanya, kes dia ada decline, macam mana handle? Ini pada saya kacangnya pada Cik Syahid ni kan, macam mana buat. Okey, boleh share. Okey, so sebenarnya isu claim ni dia sebenarnya orang kata salah satu kata asam garam kita lah sebagai ejen sebenarnya. Sebab saya bagi tahu dah awal-awal tadi, kita sebagai ejen ni bukannya perjalanan kita tu tidaklah orang kata semuanya mudah, betul tak? Akan ada berlaku dalam perjalanan tu sangkut claim dan sebagainya kan. Saya pun samalah, memang ada death claim pun ditolak pun ada. Death claim claim betul. So yang death claim ni ditolak. So akhirnya memang ada finding lah daripada hospital jadi DGH. Tak silap saya mungkin 6-7 tahun yang lalu yang melibatkan yang relate dengan kematian dia sebenarnya, meninggal sudden death. Okay, dan memang rekod dia adalah jantung lah kan. So sebagai ejen sebenarnya kita agak frust lah kan, sebab bila kita menjual kan, proses jualan tu bila kita berkongsi tentang benefit, kita dah menjadikan satu benefit yang bagus kepada pelanggan kan. So pelanggan memanglah mengharapkan kalau berlaku musibah tadi tu, dia memang mengharapkan claim, betul tak kan. So bila berlaku, saya tak nafikan kita sebagai ejen ni memang kita akan ada satu perasaan emosi kepada kita lah. Ini belum saya cerita emosi kepada keluarga si mati lagi kan. Kita sebagai ejen memang akan ada perasaan down, kenapa claim tolak kan. Kan kita mencari poin-poin yang boleh menegakkan kita punya stand kan, kita punya kita punya keputusan supaya benda tu dibayar kan. Tetapi apabila berlaku claim yang ditolak ni, sebenarnya saya ini based on pengalaman saya lah, mesti ada sebab ditolak ni. Maknanya pihak kami tidak akan tolak tu tanpa sebab, mesti ada sebab kan. Sebab dia memang dinyatakan dalam borang penolakan claim tu. Dia bagi tahu okey, oleh kerana report dekat hospital sekian. Okey, lepas tu so maknanya claim dia akan ditolak lah.
Okey, so ada pilihan lah kita sebagai ejen, sama ada kita nak lari daripada masalah ataupun kita nak settlekan. Ada dua pilihan kepada kita. Kalau kita fikir bahawa kita nak bisnes lama, kita masih lagi nak berada dalam bisnes ni, mungkin sampai bila-bila, betul tak? So kita kena lalui lah proses tu. Okay, so apabila penolakan, apa yang saya buat lah ni, yang saya buat sebab saya boleh manage lah perasaan keluarga si mati ni. Memang waktu proses siasatan tu memang selalu saya update kepada klien. Okey puan, saya dah dapat report dekat klinik A contohnya. Okey puan, okey dah suami puan potential detect ada rekod dekat klinik B. So saya settlekan. Memang saya settlekan sendiri. Kalau macam claim major ni, saya tak ada suruh PA apa, tak ada. Memang saya sendiri yang settle kan, berurusan dengan klinik dan sebagainya. Okey, klinik B jumpa. Kita update kepada pelanggan. Okey, ada jumpa rekod sikit-sikit. Alhamdulillah. Oh, yang ni tak ada relate dengan ni. Okey, tanpa kita submit. Okey. Melibatkan hospital swasta contohnya kan. Biasa bila investigation ni akan keluar report daripada hospital swasta walaupun outpatient. Sebab sekarang ni memang satu data pun sebenarnya kita tak boleh tipu. Satu tarikh pun sebenarnya kita tak boleh tipu kepada pihak takaful. Dulu mungkin boleh lah kan. Sekarang dah ada teknologi macam-macam kan. Pihak insurans pun sebenarnya dia dah ada data. Katakanlah kita submit proposal alamat di Kuala Terengganu, saya yakin Prudential dah ada dah rekod. Inilah klinik-klinik yang biasa orang pergi. Ni saya punya observation lah. Kadang-kadang kita fikir, macam mana Prudential boleh tahu rekod dekat klinik A ni? Kita pergi, betul lah ada rekod. Macam tu lah lebih kurang ni kan. So setiap kali bila dapat report tu saya akan update. Sehinggalah satu report daripada GH, satu report daripada hospital kerajaan. Memang saya tunjuklah kepada wife dia, puan ni ada satu report ni, memang ni benda yang arwah dulu tak pernah declare kan, tak dimaklumkan dalam borang proposal yang menyebabkan claim ditolak. So maknanya dia boleh terima lah kan. Dan mungkin juga bila berlaku macam ni, macam saya bagi tahu tadi, kita ada dua pilihan. Pertama, kita nak settlekan sampai habis. Satu lagi, kita lari kan. Lari maknanya kalau klien call pun kita tak angkat, tak jawab dan sebagainya kan. So betul. Tu benda yang kita perlu buat lah. Kena settlekan sampai habis walaupun claim tu ditolak. Sebab kadang-kadang oleh kerana kita jujur, kita bantu dia sehinggalah selesai kan, sehinggalah dia faham kenapa ditolak. Itu adalah benda yang terbaik lah bagi saya. Dan sekiranya pelanggan juga memang dia tak puas hati, macam yang klien satu, dia okey lah. Dan saya pun bagi tahu kita ada saluran. Kalaulah puan rasa macam pihak takaful menipu kita kan, alasan tidak munasabah yang pihak takaful tolak kan, so ada saluran dia. Pertama, mungkin boleh buat surat kepada pihak syarikat melalui email tu, ataupun bersurat tu, ataupun tak silap saya ada satu lagi saluran iaitu ombudsman, tak silap saya. Ya, betul. Ombudsman so maknanya kalau memang betul pihak klien di pihak yang benar, so kita pun sebagai ejen, saya memang betul saya akan bagi tahu. Sebab dalam borang penolakan claim tu dia ada satu helai yang kat belakang tu, kalau kita nak buat laporan boleh menggunakan saluran yang betul lah. Yang ni yang memang saya guide sehinggalah sehingga tahap tu lah. Memang tak dinafikan lah. Dan yang keduanya tentang tadi soalan tentang GL decline. Saya pun sebenarnya banyak GL decline. Kalau tanya Cik Rahman, Cik Hakim, kadang-kadang Bella lah bantu saya kan. Jadi GL ditolak ni saya memang dulu awal-awal dulu memang tak boleh manage jugalah. Cuma lately ni bila saya buat presentation, bila saya pergi presentation jumpa klien, antara benda yang sangat penting adalah waiting period dan juga waktu kritikal ketika 2 tahun pertama. Memang kita kena bagi situasi kepada pelanggan. Contohnya kalau berlaku batu karang dalam tempoh baru 6 bulan polisi, dan saiz batu karang tu mungkin dia punya possibility berlaku ni mungkin dah lama, betul tak? Dah lama kan. Jadi ada kemungkinan pihak takaful ni dia akan buat siasatan sekejap kan. So memang benda tu perlu diterangkan ketika appointment, dan selalu kena buat policy review, memang kena mention benda-benda macam tu. Terutamanya pada 2 tahun yang pertama lah. Sebab yelah saya dulu sebagai ejen, saya dah maklum sekarang ni dah leader. Jadi saya nampak lah banyak ejen yang tidak menekankan tentang
waiting period tadi dan juga tempoh 2 tahun pertama ada kemungkinan akan ditolak sekiranya kes-kes yang finding dia kemungkinan dah ada sebelum. Ya. Kemungkinan. Tapi belum tentu claim tu akan ditolak. So maknanya akan ada proses siasatan sekejap lah. Kan, maknanya kalau kes-kes yang tak emergency, saya biasanya nasihatkan saya punya klien tunggu sekejap, tunggu investigation keluar, saya settlekan semua investigation. Okay, dah settle, dah keluar result, barulah kita akan jumpa balik doktor untuk kita mohon balik PAL lah sekiranya dah selesai lah proses siasatan tu. Tapi kita kena proaktif sikit lah sebab untuk sekarang ni kebanyakan report banyak ada klinik yang kita boleh berurusan melalui email. Contohnya katakanlah saya di Kuantan, klien saya mungkin dekat Kuala Lumpur, so katakanlah finding tu dapat dekat satu klinik A di Kuala Lumpur. Kalau kita fikir dengan dalam keadaan musim PKP ni susah aku nak pergi ke Kuala Lumpur ni nak selesaikan investigation dan sebagainya kan. Sebenarnya banyak ada klinik ataupun hospital ataupun private yang kita boleh berurusan melalui call untuk kita bagi tahu kita dekat mana, so klien kita dekat sekian-sekian kan, jadi kesukaran kita nak pergi, so boleh tak kita nak dapatkan medical report ni melalui email contohnya. So kita hantar PDF bayar online dia punya cost. So memang cepat lah sebenarnya sekarang ni. Banyak dah sebenarnya, majoriti saya berurusan dengan klinik ni memang kita boleh berurusan melalui email. Bila dia dah email kat kita hantar pada Indonesia dan memang sebenarnya cepat dia. So bergantung kepada kita lah sebenarnya. Kalau kita proaktif, kita boleh settlekan dengan cepat. Kalau kita ambil keputusan untuk kita drag dulu, kita fikir macam mana kan, bila dah ada problem kita tak cari leader, kita tak tanya leader apa yang kita kena buat kan, tu yang menyebabkan kita drag lah. Bila drag, proses tu jadi lambat, jadi klien pun at one time dia dah fed up lah. Mana agent ni tak progress, tak ada update tentang program. Sebab saya memang selalu kalau apa-apa saya dapat report daripada klinik, memang saya akan update kepada klien. Cik, saya dah dapat report daripada klinik ni. Cik, ada dokumen yang tak cukup. Cik, ada borang yang cik kena isi contohnya. So kita kena proaktif lah, kena selalu buka Takafunet, kena tengok dekat pending punya claim dan sebagainya. Itu benda yang saya buat lah. Untuk menangani isu tentang GL dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu sebenarnya sepanjang saya jadi ejen ni lah, benda-benda macam ni dia minor saja. Banyak lagi sebenarnya yang potential dah approve GL kan, yang dah tak ada masalah, cuma terpencil je bagi saya lah. Tapi kadang-kadang kerana terpencil tu lah kita ambil berat sangat, kita pembesarkan. Tu yang biasa yang berlaku lah kan. Kalau GL decline je dah seminggu menong kan, tak boleh buat kerja lah dan sebagainya kan. Tapi bagi saya kita settle je, InsyaAllah ada jalan sebenarnya untuk kita selesaikan benda tu. Saya rasa bergantung kepada pengalaman lah ya. Ya. Apa yang Cik Syahid buat, Cik Syahid lalui proses itu dan juga cuba cari jalan untuk selesaikan. Tak kisahlah keputusan dia, of course lah niat kita sebenarnya kalau boleh biarlah customer tu claimnya dibayar kan. Betul. Tapi akhirnya kita akan jumpa juga situasi di mana ada claim yang tidak akan dibayar. Betul. Ada claim yang akan decline kerana sebab-sebab yang tertentu. Jadi daripada tu mungkin ada soalan-soalan tadi saya tengok saya ejen baru, kalau kena GI decline, buat apa gambar menangis tu kan. Betul sedih kan, GI decline, letak diri kita di tempat customer, betul sedih kan, kena marah dengan customer. Saya rasa saya boleh faham benda tu kan. But I guess macam kita tengok tadi tu kan, sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan yang dibayar tu, ya Allah kan, 1.6 bilion kita dah bayar baru kita 4 tahun kan. Kalau kita tarik lah sampai 2008, mula-mula sekali tu dia tubuhkan 2006 dulu 2008 itu saya 2006 okey. Agaknya mungkin lebih daripada itu, right? So ini saya sukalah bila Syahid cakap. Jadi penyudahnya bila arwah tu yang kes yang decline tu, death claim tu tidak dibayar, maka keluarganya tu meneruskan tak bersama-sama dengan Syahid? So alhamdulillah dia teruskan. Yang dia tak silap saya 7 beranak. 7 beranak bukan sedikit anak, tu kalau anak 6 orang waktu tu. Betul. So sampai sekarang dibayar lah.
Cuma kadang-kadang dia ada tanya lah juga kita kan, ada ke cara macam mana nak api dan sebagainya. Cuma saya cakap lah, saya kata okey lah, tak apa, nanti kita tengoklah balik. Sebab dia punya rekod tu dekat GH tu memang dah lama. Tapi kalau dari segi peraturan dia memang betul lah company tolak sebenarnya. Ya. Saya setujulah, maknanya reason yang diberi oleh pihak syarikat tu, kita pun bila tengok report daripada GH pun memang ada relate lah dengan apa yang berlaku pada arwah. Okay, so yang penting jangan lari lah Syed, Jangan lari, sebab kita sebenarnya dibayar bulanan dah, kita ada income kan. Kadang-kadang kita tak boleh fikir income tu datang daripada kerja yang mudah saja. Income kita tu, commission kita yang dapat tu sebenarnya memberi tanggungjawab kepada kita, bukan setakat waktu dia sihat, tapi waktu dia sakit kan, waktu dia ditimpa musibah, kita pun memang perlu berada dengan dia orang. Kita waktu tu lah kita kena lagi menonjol sebenarnya. Kan, sebab sebenarnya bila kita jadi ejen, bila kita jual satu polisi, kita mengharapkan klien claim. Betul tak? Kan, sebab apa, bila claim boleh tunjuk dekat Facebook dan sebagainya kan. Jadi klien pun akan rasa percaya kepada produk dan sebagainya kan. Jadi bila ada keadaan-keadaan yang memerlukan kita buat kerja lebih sikit lah kan, buat kerja lebih sikit, so insyaAllah sebenarnya klien lagi happy lah. Okey. Soalan, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Banyak saya banyak soalan ni. Soalan saya yang seterusnya. Okey. Dalam apa ni? Okey, kita tengok slide. Jadi touching, yes. Okay. Ini benda yang yalah, mestilah kan. Dalam banyak-banyak claim tu, dalam tempoh 9 tahun tu kan, Cik Syahid dah rasa dah ada customer yang meninggal dunia, dah ada customer yang CI, medical apatah lagi 1.5 juta, bukan celang-celang. Kita boleh buat award tu kan. Jangan nanti dia cari tu. Okey, so mungkin yang memberikan kesan emosi kepada Cik Syahid, silakan. Okey. So sebenarnya bagi saya ada dua claim lah yang proses dia agak panjang. Yang pertamanya adalah proses claim saya punya klien nama Abang Mat lah. Okay, dia diagnose kanser hati pada tahun 2014 tak silap saya, 2014 pada November. Tapi polisi dia diambil pada Jun 2014. So lebih kurang dalam juga lah kan. Maknanya dah lepas 120 hari lah berlaku musibah pada dia, kanser hati. So waktu tu dia admit di luar negara. Okay, tak silap saya kos rawatan dia dekat luar negara tu 300,000 kalau convert kepada duit Malaysia lah. Tapi kebetulan waktu dia kat sana tu dia ada overseas punya insurance dan terpaksa balik ke Malaysia oleh kerana bila kanser hati ni, bila dekat Australia ni, dia bila nak buat transplant memang dia tak boleh sebab dia bukan warga negara Australia. Dia balik dekat Malaysia lah kan. So bila balik tu dia cari kita lah. So saya sambut dia dekat KL. So antara hospital yang pertama dia pergi ke Hospital Selayang. Sebab apa, daripada Australia tu memang dia dah buat surat refer ke Hospital Selayang. Nama doktor pun saya ingat lah sampai sekarang. Tapi apa yang berlaku pada dia, doktor halau dia balik. Dia kata baliklah. Sebab apa, based on report dia tengok ni, dia kata 6 bulan je Abang Mat ni boleh bertahan 6 bulan saja. So mengamuk lah Abang Mat ni. Dia pergi nak dapatkan rawatan, tapi doktor halau balik. Cerita tu saya ingat sampai sekarang lah kan. Jadi saya pun cubalah cari alternatif lain. Rupanya ada di Kuala Terengganu doktor di Kuala Terengganu. Jadi saya bawa lah dia ke Kuala Terengganu. Kebetulan pula Abang Mat ni memang dia meletak di Kuala Terengganu lah, balik daripada Australia tu di Kuala Terengganu. So daripada hari ke hari lepas lagi 6 bulan Alhamdulillah Abang Mat sihat. Tapi dia mengalami keadaan biasalah bila dah kena kanser ni, keluar hospital, keluar masuk. So saya rasa dia punya kos pun mungkin 200,000 atau 300,000 jugalah kos rawatan dia lah sepanjang dia sakit tu. So banyak kali lah masuk hospital. So sehinggalah dia meninggal pada tahun 2020. So lebih kurang 6 tahun, bukan 6 bulan So 6 tahun dia orang kata sakit. So kita sebagai ejen memang kita pergi rumah dia kan, pergi ziarah dia
Okey, itu yang pertama lah sehinggalah dia meninggal pada tahun 2020. Okey, dan ada satu lagi claim yang saya ingat sampai sekarang, waktu saya ada trip Prudential ke Tokyo, klien saya accident Superbike. Okey, so sampai tahap dia hilang ingatan. Okey, sampai tahap keluarga dia kata buatlah tuntutan TPD sebab apa dah memang kalau dalam bahasa kasar dia gila lah kan, tak kenal orang. Ejen saya pun disebut nama tak apa-apa dah kan. Jadi tapi waktu tu doktor kata dia macam apa dia panggil di sementara saja, hilang ingatan tu sementara. Mungkin dia dipanggil, saya lupa dah term dia tu, memory loss. Dia short term memory loss. Okey. So maknanya doktor kata memang kena tunggu dulu. So alhamdulillah sekarang dia dah okey dah. Dan kisah Abang Mat ni sebenarnya saya buat satu video, nanti saya akan tunjuklah yang video Abang Mat ni dengan kawan saya seorang lagi. Kita nak tengok video terus ke Man? Boleh je kan? Boleh tengok Okey. So saya share sedikit video untuk anda tengoklah. Okey. Tengok suara sekali Okey, ni kisah Abang Mat Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pemegang Prudential ni, saya baru mendapatkan claim daripada Prudential untuk sakit kronik, dan sebenarnya saya tidak mengetahui yang saya ni akan kena penyakit kronik. Sekiranya tidak ada Prudential, sangat sukar bagi saya untuk membayar kos perubatan. Dan saya rasa zaman moden ni, insurans lagi macam takaful ni adalah satu keperluan. Sekiranya berlaku apa-apa, tidak ada sesiapa yang akan menolong anda untuk menanggung kos rawatan yang begitu panjang. Nak gambar bahawa gembiranya kita, selain daripada kita mendapat claim ni, perubatan kita akan ditanggung sepenuhnya oleh Prudential. Yalah, terima kasih kepada Prudential. Lebih-lebih lagi ejen insurans saya ni yang suggest mengambil insurans yang sesuai dengan pendapatan saya. Jangan teragak-agak untuk membeli insurans ni, sebab ini adalah keperluan untuk masa ini. Hospital kerajaan sendiri pun sekarang ni mengenakan charge yang agak tinggi. Contoh macam CT scan akan dibayar oleh pesakit, dan baru-baru ni semasa saya pergi membuat rawatan di USN, dan doktor mengatakan bahawa ubat yang murah sahaja diberi oleh kerajaan, dan ubat yang mahal akan dibeli sendiri oleh pesakit. Ejen insurans ni dia bukan hanya ejen, tapi dia sebagai seorang kawan yang saya kenal lama dulu. Dia salah seorang daripada sahabat saya lah masa saya belajar dulu. Dia suggest, okay, you punya insurans sesuai sebanyak ni. Maknanya itu tidak membebankan, sebab dia lebih tahu dan dia lebih arif apa yang patut kita beli. Service after sale, the best. Sebab contact, sebab kita dalam kesedihan kita perlu ada contact seseorang yang tempat kita mengadu. Well done Mr. Syed, do your job. Dan saya harap kalau ada sesiapa yang hendak membeli takaful, is the best. Saya dah tak boleh bekerja, tapi insurans tetap berjalan seperti biasa. Kenapa saya memilih Prudential? Prudential ni produk Islamik lebih menjadi keutamaan. Itu satu. Yang kedua, Prudential ni senang kita berurusan. Dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakit, kita pastinya nak suatu benda tu mudah untuk kita bekerja. Prudential is number one lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Norizah binti Nordin, isteri kepada arwah Wan Muhammad Asri Wan Ibrahim, individu lelaki dalam video tadi. Arwah suami saya disahkan kanser hati pada November 2014 dan pulang ke rahmatullah tahun lepas, pertengahan bulan 9 2020. Selama 6 tahun arwah berulang-alik ke hospital. Antara proses rawatannya, yang pertama arwah buat kemoterapi
Tapi kemoterapi ni bukan seperti yang cucuk kemo and then dia punya rambut-rambut semua luruh tu, tak. Saya ambil kemoterapi yang dipanggil test. Kami buat, arwah suami buat di U-Science. U-Science ni adalah private hospital, bukan USM ya, U-Science sebelah USM. Okey, satu obat kemo tu paling murah, yang paling murah 9,000 kalau tak silap saya pada masa tu, dan yang paling mahal dalam 15,000. So disebabkan ada medical card, untuk saya ambil yang paling mahal 16,000 untuk satu sesi. 2017 suami saya koma di KPJ Kota Baru disebabkan jangkitan kuman pada line di tangan tu. So suami perlu pada pembedahan di tangan kirinya. Kos kat sini saya rasa antara kos paling mahal lah, yang paling mahal sekali rasa, tak silap saya dalam 70,000 rasa kena kat situ. Okay, yang ketiga pasal berlaku muntah darah, yang seperti yang kita tengok pada baby, apabila baby kena kanser, lepas tu kita tengok apabila dia muntah berketul-ketul darah tu. So tu berlaku juga kat suami saya. Yang bezanya kalau baby sikit darah, suami saya, arwah suami, sekali dia muntah darah kadang sampai 2 liter macam tu. So apabila berlaku muntah darah tu, saya terpaksa bawa dia cepat-cepat ke hospital, ke hospital swasta. Dalam, kalau tak silap dalam 4 atau 6 jam selepas dia berpuasa, terus bank saluran darah yang pecah disebabkan hati yang tak berfungsi. Okey, saya cerita sikit pasal 20 hari terakhir sebelum arwah dipanggil pulang. Okey, arwah meninggal 15 hari bulan 9 2020. So pada 25 hari bulan 8 kami ke KPS, ke Kuala Terengganu Specialist Hospital untuk tapping. Tapping ni tebuk pada perut untuk mengeluarkan nanah dan darah yang menjadi racun dalam perut tu. Okey, kat situ arwah suami berada di KPS selama dalam 10 hari. Dan dalam keluarkan darah dan nanah tu dalam 14 liter kalau tak silap saya. Dan keadaan tu menyebabkan kesihatan suami semakin merosot. Dia bukan pensam tapi asid kanser naik ke otak, menyebabkan tidur dia jadi panjang. Jadi hari ke-10 malam tu saya masih bercakap dengan dia, tapi pukul 5 pagi dia dah tidur. Dia start 5 pagi dia tidur sampai bangun 4 petang. Tapi dalam pukul 12.30 saya tengok dia tak bangun. Lepas tu saya rasa tubuh dia masih ada panah. Lepas tu saya cakap mungkin ada peluang untuk dia sembuh. So kat situ saya decide untuk transfer suami ke U-Science. Okay, saya discuss dengan ejen saya, Haji Syahid Abu Bakar, cara-cara macam mana nak transfer suami daripada KPS Hospital ke U-Science Hospital. So pada sebenarnya hari ke-10 tu jatuh pada hari Jumaat. Suami saya tidak dibenarkan buat pendaftaran di U-Science sebab pendaftaran U-Science dibuka pada hari Ahad. So suami perlu melalui duduk dulu di USM ward, lepas tu hari Ahad baru boleh pindah ke U-Science. Tapi waktu saya discuss dengan doktor di KPS, saya berkerah, saya cakap walau macam mana pun petang ni saya nak doktor di U-Science, saya tak nak pergi ke USM. Saya nak U-Science sambut macam mana pun. Akhirnya berkali-kali saya telefon ke matron di U-Science. Akhirnya dia setuju sambut suami saya pada petang tu, sebab saya cakap saya tak kisahlah kalau sekiranya medical card saya tak boleh nak guna lagi, saya perlu bayar, saya tak kisah, janji U-Science sambut saya petang ni. Lepas tu matron setuju. So petang tu saya pergi dengan private ambulance, sebab KPS ambulance dia tak pergi luar daripada
negeri Terengganu. You sign nak mari ambil, tapi masa tu kita tak fikir kepada masa yang saya pada tu dalam kepala saya perlukan doktor secepatnya untuk buat treatment kat suami saya. Okey. Lepas tu sampai kat sana 2 jam selepas tu suami saya pukul 4 dia sedar. 4 petang dia sedar, 4:30 petang ambulans sampai. Masa tu dia baru sedar, dia baru buka mata, dia tak tahu apa-apa berlaku. Bila dia tanya, apa pasal kalut-kalut macam ni? Lepas tu saya cakap, kita pergi cari rawatan kat lain, mana tahu kok ada kesembuhan nanti. Saya cakap macam tu je. Okey, lepas tu sampai kat sana dalam pukul 7 petang. Okey. Dia bagi satu bilik. Bilik tu harga dia saya tanya 150. Kecil sangat, bukan nak sombong macam tu lah cakap. Rasa macam tak sesuai untuk pesakit ketika duduk dalam bilik macam tu. Kiri pandang dinding, kanan pandang dinding. Okey, so, saya rasa masa tu tak happy dah. Lepas urusan ambulans selesai, apa semua bayaran apa, okey, saya terus ke kaunter. Saya cakap saya tak nak bilik tu. Saya nak bilik under polisi saya 300 ataupun 350 kata. Ni kad suami saya. Saya cakap macam tu. Okey, lepas tu akhirnya saya dapat tukar bilik malam tu juga. Okey, selepas tukar bilik dalam 15 minit tim doktor pakar hati turun. Lepas tu lihatlah keadaan suami saya tu. Alhamdulillah hasil kepakaran daripada mereka semua, suami saya berada di U-Science selama 1 minggu. Tak ada apa-apa, maksudnya dia boleh bertahan, tak adalah yang tidur panjang-panjang, dia boleh makan minum elok, tapi dia ada muntah darah waktu tu. Jadi doktor panggil saya, kita tak boleh nak bank, kita tak boleh nak ikat saluran darah yang pecah tu disebabkan kondisi suami waktu tu sangat merosot. Lepas tu hanya diberikan pil untuk untuk blok darah tu daripada muntah. Okey, alhamdulillah hasil daripada treatment daripada U-Science, suami saya sihat dan minta izin keluar. Apabila keluar result darah terakhir, doktor izinkan keluar. Doktor cakap, saya pun terkejut dengan result awak ni, semuanya okey, tak ada masalah untuk keluar. Okey. Lepas tu saya tak balik Terengganu sebab saya takut berlaku komplikated waktu dalam perjalanan. So saya tinggal di rumah kakak dia. Untuk pengetahuan, abang mak ni asal orang Kelantan. Saya asal orang Terengganu. Okay. Lepas tu saya balik ke rumah kakak dia. Okay, 2 hari selepasnya, hari pertama balik, hari kedua balik, dia berlaku lagi muntah darah tengah hari tu. So saya cakap kita tak sempat nak bawa kereta ke U-Science, so kita perlukan ambulans. Saya tak berapa tahu prosedur ambulans macam mana. Umi pakai baju tu ke? So saya pergi ke hospital pakar baju mana? Di Kuala Krai. Dia ambil baju tadi yang Umi tu dah pakai yang mana? Pakar di Kuala Krai tu. So kat situ saya cakap saya nak ambil ambulans. Tak apalah pakai. U-Science tapi doktor tak izin sebab doktor cakap keadaan suami memang parah sekarang. Dia cakap waktu tu dia punya belat dekat waktu kecemasan tu, kalau tak silap just 40 ke 30 je. Bila saya tanya doktor bila masa dia boleh jatuh pensang ke apa ke, doktor kata ni dah masa dia. Jadi dah waktu tu saya pujuk suami cuba bertahan, jangan pejam mata. Lepas tu alhamdulillah dapat darah. So keadaan dia stabil balik. Tapi ya. Sorry, minta maaf. Saya tak tanya sikit lah. Jadi apabila
Maknanya kalau kita nak cakap kat sini, pada saya kalau bukan kerana adanya medical card tu, Kak Zah rasa boleh dipermudahkan tak urusan tersebut ni, pengalaman Kak Zah panjang tempoh tu? Okey, saya sebenarnya saya amat bersyukur lah sebab suami memiliki takaful sebagai backup untuk kos rawatan saya. Kalaulah tak ada perlindungan takaful ni, saya rasa mungkin saya menghadapi masalah yang besar untuk mencari rawatan terbaik ke kak suami, dan mungkin suami pulang lebih awal seperti jagaan doktor. Itulah. 6 bulan tu. Kemungkinan 6 bulan. Jagaan doktor tu saya rasa kalau tidak kerana adanya takaful, saya rasa 6 bulan tu mungkin jagaan doktor betul. Tapi alhamdulillah arwah boleh survive selama 6 tahun. Dan saya perhati, saya buat banyak ambil rawatan di KPJ Perdana. Obat yang KPJ guna untuk arwah suami sama dengan obat yang Asolia guna kat suami. Sama obat tu. Sebab tu saya apabila berlaku apa-apa saya pergi ke KPJ Perdana Kota Baru sebab saya dah tahu obat dia, sebab suami masa tu awal suami berada di hospital Royal Hospital sebulan 27 hari, so saya banyak tahulah pasal obat tu. Untuk yang nak tahu, saya punya medical card saya cover bilik 300, dua-dua saya dan suami bilik 300, dan dalam tu saya memilih beberapa rider sebagai pelengkap takaful saya. Antaranya critical illness, contributor protect, contributor spouse protect, accident death benefit, accident medical reimbursement. Okey, kalau tengok pada pampasan sakit kritikal tadi, suami hanya dapat 20,000. Mungkin orang fikir sikit je, tapi apabila kita berada dalam situasi Allah uji macam ni, yang sikit itulah terasa banyak. Okey. Dengan adanya rider contributor protect, so suami melayakkan suami untuk mendapat rawatan percuma sepanjang hayatnya. Okey, dan disebabkan saya memiliki contributor spouse protect juga melayakkan saya untuk mendapat bayaran bulanan percuma. Sampai hari ini saya dan suami telah mendapat bayaran bulanan percuma sejak tahun 2015. Inilah dinamakan rezeki, walau Allah hadirkan ujian yang besar untuk kami dalam satu masa yang sama. Dengan memiliki takaful, saya dan suami mendapat perlindungan penuh untuk kos-kos rawatan di hospital. So secara tak langsung, takaful telah menyelamatkan simpanan saya daripada menanggung kos rawatan yang besar. Untuk pengetahuan kawan-kawan kat luar sana atau kawan-kawan dalam ejen, bermula 2015 hingga pertengahan bulan 9 2020, kos rawatan arwah suami saya yang ditanggung oleh Prudential mencecah 350,000. Yang ni kos di Malaysia 360,000 sehingga arwah meninggal. Di kos di rawatan di Australia 170,000 Australian dollar, lebih kurang dalam 400,000, tapi kat sana ditanggung oleh medical card kat sana. Okey, selepas segala urusan kematian suami, segala urusan bank-bank semua, pada 21 hari bulan 9 suami meninggal, 15 hari bulan 9, tapi 21 hari bulan 9 baru saya pergi ke HQ untuk tamatkan polisi suami. Lepas tu urusan claim-claim suami waktu hospital, dan 28 hari bulan 9 saya dapat segala tuntutan polisi saya di approve. Terima kasih Kak Zah. Saya rasa itu satu perkongsian yang baik. Ceraman.
Yep. Saya ada satu benda Kak Zah tak bagi tahu tu. Siapa dia sekarang? Siapa Kak Azhar ni sekarang ni? Okeylah. Okey, dengan pertamanya saya memang berterima kasihlah kepada Haji Syahid sebagai ejen saya yang sentiasa bertanya khabar pasal kesihatan suami waktu tu, menguruskan klaim-klaim baby hospital dan sentiasa bersedia membantu saya di saat diperlukan dengan komitmen haji yang tinggi dalam memastikan arwah suami saya mendapat sepenuhnya manfaat. Dan terkesan dengan pengalaman dalam menguruskan arwah suami yang telah mendapat pelbagai manfaat daripada takaful, telah mendorong saya untuk menjadi salah seorang ejen perubahan takaful. Kadang ini membuka ruang kepada saya untuk berkongsi kepentingan takaful kepada masyarakat di luar sana. So nasihat saya untuk ejen-ejen takaful, khususnya ejen dari perubahan sendiri, buatlah kerja-kerja ini dengan sebaik-baiknya. Ramai masyarakat di luar sana yang perlu diselamatkan, yang perlu diberi kesedaran pentingnya takaful pada diri untuk perlindungan waktu kecemasan agar dengan manfaat-manfaat yang ada memberikan ketenangan untuk mereka ketika proses tuntutan atau klaim itu berlaku. Okey, sekian dari saya. Yang baik itu dari Allah dan yang lemah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kak Zahra. Satu perkongsian yang baik daripada orang yang mengalaminya sendiri, Cik Zaid. Betul. Baik. Okey, kita nak kena kejar masa sikit ni, Cik Zaid. Okey, Cik Man. Ya. Boleh tak izin saya nak hadiahkan satu lagi video untuk kawan-kawan kita? Last sekali. Ya. Okey. Ini adalah perkongsian daripada pelanggan saya juga. Okay, last video hadiah untuk you all lah. Assalamualaikum. Saya Wan Muhammad Hafizi bin Wan Yusof, umur 37, asal dari Dungun, Terengganu. Saya cedera disebabkan saya accident. Saya naik superbike, langgar kereta, saya tercampak dan banyak yang luka. Saya kena kilat. Kilat ni dia parut dia timbul dan dia hidup. Lepas tu saya tak sedar hampir 2 minggu saya koma. Saya masih tak kenal orang. Saya sedar tapi saya tak kenal orang. Saya tak tahu apa. Semua orang jaga saya. Lepas tu saya ada insurans. Nasib baik saya ada insurans Prudential. Ejen saya Syahid, dia yang tolong saya. Saya dapat pergi ke KPJ Kuantan, UIA Kuantan, sebabkan parut saya kilat itu. Setiap bulan saya ke KPJ Kuantan. Sekarang masih lagi ada lagi yang tak ingat. Ada sikit-sikit lagi yang tak ingat. Tapi dah semakin pulih lah. Ejen saya ni memang bagus. Memang dia jaga saya. Saya sekarang masih lagi ke hospital KPJ untuk parut kilat tu lah. Tapi ingatan saya adalah yang pulih sikit. Tapi ada lagi sikit-sikit yang tak ingat. Kawan-kawan yang lama tak jumpa memang tak ingat. Sekarang ni kalau kira dah hampir 2 tahun. Bulan 1 tahun lepas. Saya bersyukurlah, nasib baik saya ambil insurans Prudential. Ejen saya ni macam kawan, macam adik-beradik. Memang dia yang bagus. Saya betul-betul recommend untuk Prudential Ali Syahid. Bil saya yang kena itu hari masa operate 12,000. Semua insurans Prudential tanggung. Dan ni pun dia tanggung. Kita bayar dulu, tu dia akan refund balik. Ini 200 je. Memang saya recommend Prudential ni memang bagus. Melalui Syahid ni, dia memang jaga kita. Memang dia selalu tanya khabar kita. Dia selalu memang dia jaga kita. Prudential the best.
Right. Alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman macam ni yang boleh kita kongsikan. Kadang-kadang simple testimoni macam ni dah cukup boleh memberikan satu sebab dan macam mana kita nak terus kuatkan semangat kita untuk mempromosikan kepentingan takaful kepada masyarakat luas sana. Jadi Syed, apa impactnya Syed bila kita dapat buat macam ni kan, yang Syed rasa lah dari sudut bisnes dan juga dari sudut kita sendirilah kan sebagai manusia kan. Tadi saya suka kawan Syed tu sebut dia macam kawan, dia kawan macam adik-beradik kan. Dia bukan sekadar ejen. Itu yang saya rasa mahal tu kan. Silakan. Aduh, impact dia sebenarnya impact dia banyak lah kan. Terutamanya kita sebagai ejen ni. So impact dia bila kita sampai tahap kita boleh buat klien kita ni macam ahli keluarga kita sendiri kan, macam adik-beradik kita sendiri, kawan kita sendiri kan. So sebenarnya itulah membantu kepada proses jualan kita sendirilah kan. So memang banyak benda mudah lah bila hubungan kita bagus. So orang memang dia tak akan recommend orang lain, dia akan cari kita je, betul tak kan? Sebab dia tak akan recommend kepada orang yang mungkin dia tak kenal. Tapi kalau servis kita bagus, kita punya tahap, kita punya hubungan kita dengan klien kan, bukan setakat waktu claim mudah, waktu ketika dia susah pun sebenarnya kita kena buat adil dengan dia orang. Kena settlekan sampai habis kan. Sebab saya selalu fikirlah kan tentang apabila contoh kita dapat pendapatan yang bagus dalam bisnes ni, sudah tentu klien memerlukan perkhidmatan yang orang kata 5 star lah kepada kita punya bisnes kita, kepada pelanggan kita lah. Okey, dan juga kepada pelanggan lah, sudah tentu apabila kita berjaya lah, maknanya sama ada kita menguruskan claim sehingga dapat ataupun sebaliknya kan, still lagi dia merasakan bahawa kalau kita boleh settlekan sampai habis, dia still lagi dia boleh merasakan kita ni kata good job lah, noble job lah Okey, so saya rasa itulah kot impact yang paling ketara ni kepada bisnes kita lah kan. Kalau servis kita bagus, insya-Allah kita punya rezeki pun insya-Allah akan bagus lah. Tu saya punya sipir dia macam tu je. Baik. So dari segi kita tengok kan tu, dari segi impactnya kan, jadi kita lalu semua ni kan, saya kan proses dia kan. Claim ni adalah benda yang paling basic, benda yang paling mustahak. Kita bermula dengan new business, kita mulakan dengan kepentingan kan, kita boleh bercakap dengan klien kepentingan untuk memiliki takaful, kepentingan untuk memiliki insurans. So akhirnya dia punya end resultnya adalah claim lah kan. Betul. Pendek katanya kita jual claim lah basically kan. Bila kita macam tu lah, we are in a business of paying claim. Tinggalnya proses dari itu kita kena faham lah. Bila kita masuk takaful, macam mana prosesnya, mekanisme dia. Kita ada konsep ta'awun kan, mutual assistant, participant, bukan company yang bayar, company diuruskan, yang bayar tu adalah participant sendiri apa semua kan. Jadi secara keseluruhannya Syahid perspektif tentang claim itu biasanya berdasarkan pengalaman Syahid sendiri. Okay, so macam saya beritahu tadi lah so pengalaman saya ada claim yang mudah, ada claim yang mengambil masa yang panjang kan. Jadi nasihat saya lah kita kena buat kerja yang betul pada awal ni. Pada step pertama tu kita dah kena berhemah, kita kena buat benda yang betul lah kan. Apabila kita jumpa dengan prospek yang memang berminat untuk ada takaful ni, memang kita kena terangkan dengan detail sebab pengalaman saya untuk dapatkan satu klien, biasanya saya memerlukan minimal 2 jam untuk terangkan. 2 jam untuk satu orang biasanya. Saya tengok saya punya strength saya, nak explain tentang benefit, nak explain tentang macam mana proses nak masuk hospital, tentang WTP dia, apa yang kita cover, apa yang kita tak cover, memang almost 2 hours kan. Dan lately ni memang banyak kes-kes saya, bila saya submit sekecil-kecil benda yang perlu kita declare pun saya akan declare
walaupun contohnya dia ada demam dekat klinik A contohnya, saya akan declare sekarang. Sebab saya perasan ada satu kes ni saya declare asma. Kadang-kadang harapan klien bila dia dah ada asma, dia akan cakap apa kat ejen, boleh tak declare asma contohnya kan. Yang ni memang saya declare asma sebab dia asma ni pun bukan asma yang dia terpaksa duduk kat hospital lama, tak ada, dia hanya macam mild asma, dia ambil macam pump tu saja. Memang saya declare dekat klinik mana dia pergi, dan waktu tu Prudential dia tak minta lah, dia tak ada pun minta report daripada dekat klinik tu sebab kita dah declare everything dah, ubat apa yang dia ambil, pump apa yang dia ambil, berapa kali sehari dia dose dia dan sebagainya, memang everything saya declare. Dan waktu tu hanya loading saja, tak silap saya, loading saja. Okey, tak sampai 6 bulan dia kena slip disc. Dan saya dah condition awal-awal dah di waktu dekat hospital, kemungkinan ni polisi ni mungkin kena buat pay and claim. Sebab apa? Sakit ni kebiasaannya dalam masa 2 tahun pertama ni kita akan lalui proses siasatan sekejap. You nak admit, nak bayar dulu ke ataupun nak tunggu dulu siasatan? Dia kata tak apalah, dia still lagi, dia kata tak apa, kalau kena bayar dulu pun dibayar dulu. Sebenarnya dia faham lah, dia faham. Okay? Dan tak sangka tiba-tiba GL approve. Pula je GL approve. Okay? Dia slip disc kan? Jadi bila saya fikir balik, mungkin sebab kita declare waktu awal-awal tu memang kita dah bagi tahu dah pada Prudential ni adalah rekod-rekod dia. Yang menyebabkan proses tu mudah. Kalau tak memang terpaksalah kena lalui pay and claim, investigation, kena settlement report dan sebagainya kan. Tapi waktu awal-awal tu memang saya dah declare everything dah. Jadi bila pengalaman tu dah ada, saya fikir why not kita declare je lah. Kalau dia ada kemalangan kecil naik motor contohnya jatuh, why not saya declare je lah. Sebab bila saya fikir mungkin juga kerana proses daripada awal tu kita dah buat benda yang betul, so at the end dia mudah kan. Dan saya juga terima kasih lah kepada pihak ProBXN kan, baru ni ada launch new gen punya mobility kan. Dan saya pun dah go through, so secara tak langsung dia akan bagi a few step. Contohnya kalau klien ni ada a simple thing lah yang berlaku, mungkin batu karang contohnya kan, bladder dan sebagainya kan. So dia dah ada panduan apa yang soalan-soalan yang kita boleh isi untuk mungkin dengan proses tu Prudential dah dapat maklumat awal. Mungkin juga dia tak perlulah sampai tahap dia dapatkan report daripada klinik. So mungkin dia akan impose kepada exclusion ataupun loading kan. Betul, dia mungkin lagi cepatlah proses. Kan dulu kalau kita nak declare kena isi MMO form lah, mungkin kena buat attachment email dekat DMC dan sebagainya kan. Jadi inilah antara benda lah saya nampak inisiatif daripada ProBXN pun boleh membantulah sedikit sebanyak. Dan oleh kerana macam tadi Dr. Kasturi bagi tahu kan, sumbangan yang dibayar oleh pelanggan ni adalah amanah sebenarnya. Kita ni adalah wakil. So kita kena buat kerja kita. Maknanya kalau kita betul daripada awal, insya-Allah maknanya klien akan dapatlah apa yang sepatutnya dia dapat. Kan? So saya rasa itulah yang perlu saya bagi tahu. Itulah macam mana